Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 19 September 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita malam ini dimulakan dengan timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Suga Embas memantau beberapa projek pembangunan di sekitar kawasan Dun Bukit Saban pada Sabtu. Terdahulu, Datuk Amar Douglas mengadakan perjumpaan bersama pihak kesihatan bahagian Betong berkaitan situasi semasa COVID-19 yang semakin menular dan membimbangkan di daerah tersebut. Ia berikutan kes harian kekal tinggi di Betong masih lagi mempunyai hubung kait dengan kluster Bungai 2 dan kluster KM20 Jalan Betong sehingga banyak lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Manakala, perjumpaan dengan pihak Majlis Daerah Betong lebih memfokus mengenai perkembangan status terkini projek-projek kerajaan seperti projek pembinaan market baru Sepau dan projek pembinaan kompleks sukan Sepau. Pada sebelah petang, beliau hadir ke tapak projek pembinaan kompleks sukan Sepau yang bernilai 11 juta ringgit. Difahamkan projek tersebut telah melebihi tempoh yang ditetapkan. Justru beliau meminta Majlis Daerah Betong untuk mengambil perhatian berkaitan perkara tersebut. Terdahulu, beliau turun padang bagi melawat tapak projek pembinaan market baru Sepau untuk melihat perkembangan terkini projek tersebut yang menelan kos sebanyak 5 juta ringgit. Projek tersebut telah bermula pada September 2020 dan dijadualkan siap sepenuhnya pada Disember 2021. Laporan seterusnya, Adun Kuala Rajang Datuk Lim Talif Saleh telah menyumbangkan bantuan bekalan makanan kepada 2 buah rumah yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD pada Sabtu. Program ringkas tersebut telah dianjurkan oleh Pusat Khidmat Dun Kuala Rajang mengikut prosedur operasi standard SOP yang dibenarkan. Difahamkan ini merupakan kali kedua rumah usai Sering dan rumah Sigi Singau dikenakan PKPD, di mana kali pertama adalah pada Jun 2021 dan PKPD kali kedua pula bermula sejak 16 September lalu sehingga 29 September 2021. Datuk Lin yang juga Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak berharap agar bantuan bakul makanan itu dapat meringankan beban yang ditanggung penduduk yang terkesan. Sementara itu di Lingga, Pusat Khidmat Wakil Rakyat Adun Lingga meneruskan lagi penyerahan bantuan bakul makanan kepada 24 keluarga yang telah diarahkan kuarantin kendiri. Pada Sabtu, sebanyak 24 bakul makanan disumbangkan oleh Adun Lingga, Simoy Peri ke Rumah Panjang Sang Seduku Tengah Lingga, Kampung Peruan Seri Aman dan Kampung Haji Undom Hilir Seri Aman. Penyerahan bantuan bakul makanan itu adalah bagi membantu meringankan beban mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Manakala di Seri Aman, perkembangan sektor ekonomi di Bandar Simanggang semakin rancak meskipun negeri ini masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Ini berikutan pembukaan 2 kedai makan dan sebuah pasaraya baru yang memulakan operasi perniagaan mereka pada Sabtu. Pembukaan rasmi 3 premis perniagaan tersebut telah disempurnakan oleh Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti merangkap Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis. Bercakap ringkas semasa majlis perasmian itu, Datuk Francis Harden optimis sektor ekonomi di Simanggang akan terus berkembang walaupun terpaksa berhadapan cabaran COVID-19. Katanya ia merupakan pelaburan strategik dalam jangka masa panjang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Berikut pula ditelian dengan golongan belia perlu mengetahui dengan lebih mendalam sejarah penumbuhan negara Malaysia. Sehubungan itu, Adun Telian Yusif Nosh Balo berharap sambutan Hari Malaysia pada tanggal 16 September dapat memberi kesedaran kepada masyarakat hari bersejarah tersebut. Kita berharap agar sambutan Hari Malaysia ini akan dapat memberi kesedaran kepada anak-anak muda kita terutamanya sebab mereka merupakan pembentuk pada masa depan Malaysia, masa depan negara, dan mereka perlu mengenal lebih dekat lagi mengenai sejarah penumbuhan Malaysia. Bercakap dalam program Semarak Kemerdekaan Anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS baru-baru ini, Yusif Nosh berkata masyarakat pelbagai kaum dan agama di Sarawak juga bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing sekaligus mengukuhkan perpaduan sesama rakyat. Yusif Nosh kemudiannya menyempurnakan penyerahan jalur gemilang dan bendera Sarawak di Pasar Muka serta merasmikan pertandingan PUBG online, pertandingan foto sempena Hari Malaysia dan pertandingan slogan. Lagi perkembangan di Muka dengan pihak berkuasa merampas 17 laras senjata api tiruan pelbagai model dalam Ops Pintu pada Jumaat lepas. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal Alias berkata, operasi dan serbuan itu turut menahan seramai 6 warga asing dengan dokumen perjalanan yang sudah tamat tempoh. Yang mana serbuan tersebut telah berjaya menangkap seramai 6 warga Indonesia lah yang dokumen perjalanannya sudah tamat tempoh.
Dan selepas membuat tangkapan, pasukan ini telah membuat satu pemeriksaan teliti di rumah tersebut dan berjaya juga menjumpai sebanyak 17 laras senjata tiruan pelbagai model seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di atas meja ini. Ada 17 laras semua sekali senjata tiruan yang seakan-akan menyerupai senjata sebenar. Ada model macam HK11, HK MP5, ada juga AK47 yang terdapat di rumah tersebut. Dan Bercakap dalam satu sidang media di Muka, DSP Muhammad Rizal memberitahu turut dirampas 24 kelopak peluru dan 12 jel berbola dipercayai untuk permainan paintball. Tambah beliau, semua tangkapan dan rampasan termasuk 2 kenderaan dianggarkan berjumlah RM40,000. Laporan berikutnya. Susulan keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS membenarkan dine-in bagi zon selatan mulai Isnin, premis makanan di sekitar Kuching sudah bersedia untuk menyambut pelanggan. Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Ahad, rata-rata pemilik kedai makan sudah mula membuat persediaan rapi termasuk menampal nota pemberitahuan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Berikut merupakan hasil temu bual wartawan UKAS kepada beberapa wakil premis makanan yang sudah mula sibuk membuat persiapan mereka. Okay, orang akan bersihlah apa benda dalam kedai tu pakai customer. Memang akan ngemop, akan sapu, akan cuci semua tu dalam kedai tu. Lepas ya, memang boleh buka kedai, memang boleh sekeluar customer masuk lah. Namun syarat kedai tu nya perlu full vaksin lah. Sampai dos 2, amun saya dah dos 2 saya boleh masuk lah. Sebab bos memang dah badas macam ni lah. Memang ikut aturan ni aja. Okey lah. Pada itu kami orang sedang mengemas barang-barang untuk esok, bersanitize barang-barang yang perlu, kemas dan kami orang ada menyediakan sanitizer juga di situ. Tapi masa tu kedai ditutup. Esoknya kita boleh dine in. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi malam, orang ramai dijemput untuk menyertai pertandingan poster digital sepenuh kempen kesedaran rabies yang terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang bermastautin di Sarawak. Tarikh akhir hantar penyertaan adalah pada 24 September ini. Salam UKAS.